اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهل يا ربي يسر ولا تعسر وأتمم من خير أما بعد. Perkara-perkara yang menggugat kalimah syahadah la ilaha illallah. Perkara-perkara yang membatalkan kalimah syahadah boleh dilihat antaranya dalam para sahih awal, iaitu al-Islam dan jabatan al-ihwal kajian fatwa, dakwah dan bimbingan agama kerajaan Arab Saudi yang diketuai oleh syekh beliau sendiri, iaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ia kemudian dimuatkan dalam masalah al-haji wal ma'tamir yang diagihkan kepada para jemaah haji. Antaranya ialah yang pertama bertawakal. Okey, perkara-perkara yang menggugat dua kalimah syahadah la ilaha illallah. Bila seseorang yang telah mengucapkan dua kalimah syahadah, sebagaimana perbahasan yang sebelumnya, dia mengucap dengan yakin, ikhlas dan tunduk kepada tuntutan dua kalimah syahadah, maka dia telah dianggap sebagai seorang muslim yang mukmin, dan secara pasti dia dianggap sebagai orang Islam yang telah jelas tentang keislamannya, selama mana dia tidak melakukan sesuatu perkara yang membatalkan syahadah dia, yang membatalkan kesaksian dia, yang mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi di bawah ini disenaraikan perbuatan-perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang boleh membatalkan syahadah yang dituturkan oleh seseorang. Okey, terus. Yang pertama, bertawakal dan bergantung kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berserah diri. Tawakal maknanya berserah diri dan bergantung selain daripada Allah. Sedangkan perbahasan yang sebelumnya, Allah Samad, Allah tempat bergantung. Tetapi setelah mengucap dua kalimah syahadah, dia ada pergantungan selain daripada Allah, berdoa selain daripada Allah. Okey, terus. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang, dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun, dan semasa kamu merasa bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu, kemudian kamu berpaling mundur dari diri. Jadi kita tengok sini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah Ta'ala telah memberi kemenangan yang banyak kepada orang Islam yang dipimpin oleh Nabi, dan peperangan yang dipimpin oleh para sahabat. Walaupun jumlah mereka sangat kecil, Allah Ta'ala kata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang kecil, golongan yang sedikit menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Sebagai contoh, di dalam peperangan Badar, orang Islam berapa orang? 313 orang. Berhadapan dengan orang kafir, berapa jumlahnya? 1000 orang. Ataupun pendapat yang kedua, 900 orang, hampir 1000. Boleh menang. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan dan kemenangan kepada kamu, hal keadaannya kamu jumlahnya sedikit. Jadi berapa banyak dalam Quran Allah Taala kata golongan yang sedikit dapat menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah, bukan dengan kekuatan yang dimiliki oleh mereka, kekuatan, kecanggihan senjata, bilangan tentera yang ramai, bukan, tetapi dengan izin Allah. Di dalam peperangan Hunain, orang Islam lebih ramai daripada orang kafir, sehingga sebahagian daripada sahabat ni rasa kalau sikit pun kita boleh menang, kalau ramai. Kalau sikit pun kita boleh menang, kalau jumlah kita ramai dah confirm pasti boleh menang lagi. Di situ dia meletakkan kekuatan pada diri sendiri ataupun kumpulan mereka, bukan kekuatan daripada Allah.
Sebab tu dalam ayat ini Allah Ta'ala kata id a'jabatkum kasratukum. Ketika kamu rasa bangga, rasa heran, rasa kagum dengan jumlah kamu yang ramai, akhirnya Allah Ta'ala bagi kalah. Jadi kesimpulannya, kemenangan dan kekalahan tu dengan izin Allah ataupun kekuatan kita. Jawapannya adalah dengan izin daripada Allah. Jadi bila berada di dalam sesuatu keadaan, situasi yang kita berhadapan dengan tentangan musuh, situasi yang kita ini dikepung oleh musuh, ataupun di dalam keadaan kita terdesak, memerlukan pertolongan, pada masa itu kita kena bertawakul kepada Allah. Tawakul ataupun tawakal ini apa makna? Bersedekah diri bulat kepada Allah. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Jika kamu beristighasah kepada Allah, kepada Tuhan kamu, nescaya Allah Ta'ala memperkenankan. Istighasah ni bila kita berada di dalam keadaan terdesak, berada di dalam keadaan kesempitan, lalu kita minta tolong kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu termasuk di dalam berserah diri ataupun tawakal kepada Allah. Okey, terus. Tawakal bukan bermakna meninggalkan kerja dan usaha, kerana bekerja dan berusaha adalah Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengambil sebab-sebab dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan dua perkara yang dituntut dalam Islam. Ini berbeza dengan orang bukan Islam yang tidak ada konsep tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebaliknya bergantung sepenuhnya kepada usaha yang mereka lakukan. Dalam Islam, orang yang berusaha dan berikhtiar tetapi tidak bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki dikira berdosa. Orang yang menafikan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengetepikan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan segala-galanya berada di bawah iradah, ilmu dan quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bermakna dia telah melakukan syirik dan dua kalimah syahadah yang diucapkannya terbatal. Okey. Tawakal ini bukan menafikan usaha. Kita berserah kepada Allah, dalam waktu yang sama kita kena berusaha, menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan, bukan kita Tuhan. Jadi dan bila kita berserah kepada Allah Ta'ala diikuti dengan usaha. Tetapi di sana usaha kita bagi ikut i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, usaha tidak memberi bekas. Apa maksud memberi bekas? Memberi kesan. Yang memberi kesan adalah Allah. Kalau begitu, kenapa kita usaha? Sedangkan usaha tidak memberi kesan. Nak menunjukkan kita hamba, kita ada ikhtiar, kita dah berusaha. Selebihnya serah kepada Allah yang menentukan sama ada berjaya ataupun tidak. Jadi tawakal bukan maksudnya serah bulat-bulat kepada Allah tanpa usaha. Okey, terus. Orang yang mengingkari sebab-sebab dan menafikannya juga dikira kufur, manakala orang yang menjadikan sebab-sebab memberi kesan dengan sendiri telah melakukan perkara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, tidak memperakui nikmat zahir dan batin adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sebahagian daripada perkara yang menggugat kalimah syahadah. Nikmat zahir yang dikurniakan oleh Allah dan juga batin. Batin ni macamnya nikmat ketenangan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ketenteraman. Zahir itu macam kita kata dari sudut rezeki, makan, minum, tubuh badan, sihat tubuh badan. Itu semua nikmat. Nikmat itu datang daripada siapa? Datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak boleh diingkari. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Maksudnya, dan dia telah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa itu yang kamu hadapi. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Sesungguhnya manusia yang ingkar sangat suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya lagi, sangat tidak menghargai nikmat Tuhannya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alam tara anna Allah sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbara 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Maksudnya, tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kami nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Dalam pada itu ada di antara manusia orang yang membantah mengenai sifat-sifat Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan atau sebarang petunjuk, dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang menerangi kebenaran.
Yang ketiga, beramal bukan kerana Allah. Hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Ibadah dalam Islam tidak terbatas hanya kepada solat, puasa, zakat dan haji sahaja, bahkan merangkumi kesemua amal soleh yang dikuasakan kerana Allah. Jadi bukan tertentu kepada ibadah-ibadah yang khusus yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan tadi, sembahyang, puasa, zakat, haji. Jadi ibadah itu merangkumi semua yang dikosakkan kerana Allah. Satu definisi ataupun takrif ibadah kita telah menyebut berulang kali, iaitu al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah minal aqwal wal af'al kas-salah waz zakah wan nazri wad du'a wa ghairi zalik. Okey, terus. Sebaliknya, jika amal soleh itu dikosakkan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, ia dikira syirik. Amalan yang menjadikan seseorang itu syirik antaranya ialah beramal atas dasar pahaman kebangsaan, nasionalisme, atau perkauman yang sempit. Beramal atas dasar kebangsaan atau perkauman bila mana ia dijadikan tujuan utama dalam hidup. Ia menjadi amalan syirik dan membatalkan dua kalimah syahadah. Kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang Islam beramal, berjuang, berucap dan menyeru manusia kerana Allah semata-mata. Jika kesemua perkara tersebut dilakukan kerana bangsa semata-mata, ia adalah amalan batil. Seseorang Islam tidak boleh menilai sesuatu tindakan berdasarkan kepentingan kaum yang semata-mata sahaja, tetapi mestilah menurut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah." Maksudnya, bukan dalam kita orang yang menyeru ke arah asabiyah, bukan dalam kalangan kita orang yang berperang atas dasar asabiyah, dan juga bukan dalam kalangan kita orang yang mati di atas dasar asabiyah. Dalam hadis riwayat Wasilah bin Al-Asqa menjelaskan, beliau pernah mendengar bapanya bertanya, "Ya Rasulullah, man asabiyah?" Qala, "An tu'ina qaumaka ala zulm." Maksudnya, wahai Rasulullah, apakah yang dikatakan sebagai asabiyah itu? Baginda bersabda, "Anda menolong kaum anda atas dasar kezaliman." Okey, hadis ni kita tengok penulis buku ni kata dhaif. Maknanya tidak begitu kukuh untuk disandarkan kepada Rasulullah. Cuma kalau kita nak ambil pengajaran, nak ambil mauizah, peringatan daripada hadis ni boleh. Tapi kalau kita nak sandarkan, dia tidak begitu kukuh. Okey, terus. Walau bagaimanapun perasaan kasih kepada bangsa dan kaum sendiri di atas jalan yang benar dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dinamakan sebagai asabiyah. Begitu juga dengan beramal untuk negara, tanah air atau negeri sebagai wasilah untuk menegakkan Islam, tetapi kesemua itu dilakukan kerana Allah, tidak termasuk ke dalam arti kata syirik. Jadi kalau kita sayang kepada bangsa kita, tak dipanggil asabiyah. Cuma jangan melebihkan puak kita, bangsa kita lebih daripada orang lain, walaupun salah. Salah kok mana pun, oleh kerana dia puak kita, bangsa kita, kumpulan kita, kita anggap dia betul. Orang lain, puak lain, kumpulan lain ataupun bangsa lain, dia buat betul pun kita kata salah. Yang ni baru asabiyah. Jangan salah faham tentang definisi ta'rif asabiyah. Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa apa? Jadi kita sayang pada bangsa kita, salah tak? Bangsa lain pula dia sayang kepada bangsa dia. Bangsa Cina ke, Arab ke, orang putih ke, Batak ke, Jawa ke, tak salah. Yang kata salah tu, dia menganggap bangsa dia lebih mulia daripada bangsa lain. Betul ke salah bangsa dia, tetap dia anggap salah. Kumpulan lain, betul pun dia anggap salah. Sebab kita kena faham, Allah Ta'ala takdirkan kita ni dijadikan berbilang-bilang bangsa, kaum. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kamu dijadikan lelaki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuak-puak. Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang bertakwa. Di sana ada
kenyataan, ucapan. Golongan majoriti jangan merasa bangga, angkuh sehingga melakukan kezaliman kepada pihak minoriti. Ada ke berlaku macam tu? Jangan pakai tuduh ikut dah. Selama ni golongan minoriti yang nak kecam golongan majoriti. Kalau di luar negara, golongan minoriti lah yang buat demonstrasi menuntut hak. Tapi di negara-negara tertentu, golongan majoriti pula tuntut hak. Sepatutnya dia terus buat keputusan. Tak payah nak buat demonstrasi. Sebab dia berkuasa, dia majoriti, mempunyai kumpulan yang ramai. Pemimpin daripada bangsa dia pun ramai. Orang pencuri masuk di rumah kita, rompok, ambil barang kemas, pinggan mangkuk kita ambil habis. Peti air kita buat usung. Oi, tak boleh ni. Kita kena berlaku adil. Jangan halau dia. Walaupun kita tuan rumah. Ni apa nak jadi punya politik ni? Jangan menekan bangsa lain. Bangsa mana menekan bangsa lain? Tak ada bangsa yang menekan golongan lain, golongan minoriti. Jadi maknanya kalau sayang kepada bangsa, tidak menjadi kesalahan. Jangan berlaku zalim. Kita berat sebelah, menindas kaum lain, kumpulan lain, sama ada dia kumpulan tu dia majoriti atau minoriti. Tapi nak ampu, nak jet punya pasal kita sanggup menghina bangsa sendiri. Menghina bangsa sendiri itu pula betul. Disebutlah kumpulan ni perkauman. Mempertahankan bangsa sendiri, tanah air sendiri dianggap perkauman. Hak menuduh, mengkritik bangsa-bangsa lain, yang tu tidak dianggap perkauman. Jadi pelik dah, jadi terbalik dah sekarang ni. Mempertahankan hak itu dianggap mengambil hak orang, sedangkan mempertahankan hak sendiri. Sebab apa tak belajarlah tentang definisi ataupun takrif apa makna asabiyah. Asabiyah bukan bermakna kita mencintai kaum kita, bangsa kita menjadi satu kesalahan. Kita ambil hak orang lain baru asabiyah, memberi tekanan, pendinasan kepada kaum lain, pihak lain. Kalau mempertahankan hak sendiri, apa asabiyahnya? Apa perkaumannya? Ini bukan satu perkauman. Ini menuntut hak. Fa'ti kulla haqqin haqqahu. Berilah hak kepada orang yang mempunyai hak. Kalau itu hak dia, kita kena bagi. Tak kira dia bangsa apa, agama ni, itu hak. Bila orang lain tuntut hak, tak betul. Orang Melayu tuntut hak, tak boleh. Ini perkauman, penindasan kepada kaum lain. Cicak sebab orang tua dulu tak ada kena-mena kita menyibat akidah. Orang kata bid'ah syirik pula. Kebetulan cicak kata betul itu bukan kepercayaan yang tak betul tu. Jadi nak terang ni apa makna asabiyah tu? Asabiyah ni kita menganggap kaum kita, bangsa kita, puak kita betul walaupun salah. Kita tengok disebut antu'inu qaumaka 'ala zulmin. Kamu tolong kaum kamu, puak kamu di atas dasar kezaliman. Dia salah pun kita kata betul juga. Tu barulah asabiyah. Kalau mempertahankan hak masing-masing, tak ada asabiyah. Dan di sana masalah bangsa ini, secara kebetulan Allah Ta'ala jadikan seseorang itu dia memiliki bangsa, Melayu ke Cina, India. Tetapi di sudut Allah Ta'ala sama je. Allah Ta'ala jadi orang Melayu ke, orang putih ke, India ke, Cina, sama je. Semuanya makhluk Allah, semuanya hamba Allah. Yang membezakan setiap individu dengan orang yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain, siapa daripada kalangan mereka yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah. Sebab Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sebagai contoh, Islam itu diturunkan kepada bangsa Arab. Peringkat mulanya macam itulah. Nabi ni orang Arab.
Tetapi kalau orang Arab pun tak sembahyang, tak puasa, tak beribadat kepada Allah dan haka lawan Allah Ta'ala, dia tak akan jadi bangsa yang mulia. Mulia itu kerana takwa, bukan kerana bangsa. Begitu juga orang Melayu yang merupakan penduduk majoriti di dalam negara Malaysia. Bukan orang Melayu paling mulia daripada orang Cina. Kalau Cina itu lebih bertakwa, India lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah, mereka Islam, mereka lebih bertakwa daripada orang Melayu, mereka lebih mulia. Itu satu bab lain, bab kemuliaan di sisi Allah. Tetapi tentang hak, semua rakyat ada hak masing-masing. Semua bangsa dia ada hak. Jadi tak perlu kita nak mengambil hak orang. Bila tak ambil hak orang, ambil hak masing-masing, bukan perkara main. Dia ambil hak dia lah. Ini bahagian dia. Macam faraid. Ustaz boleh faham tak? Faraid. Orang ni ambil bahagian dia 1/3, 1/2 bahagian dia. Dia ambil bahagian dia. Orang lelaki lebih daripada perempuan. Itu sudut harta kan? Adakah itu apa dia merampas hak orang? Dia ambil hak dia, pembahagian yang telah ditetapkan. Jadi dalam negara kita ada perlembagaan, ada undang-undang. Orang Melayu dia ada hak dia, orang Cina dia ada hak dia. Ambil hak masing-masing itu tak ada maknanya dipanggil perkauman. Jadi yang jadi masalah kita nak tuntut harta, kita bahasa tuturan kita yang tu menjadi masalah, dipanggil perkauman. Golongan majoriti jangan memberi tekanan, diskriminasikan kumpulan minoriti. Jadi orang tak apa ucapan macam ni. Semua boleh kena bulan puasa, tak boleh lah kita nak cakap lebih kan. Jadi kita tengok ayat tu kita panas je. Sebab tak faham apa makna hak, apa makna perkauman. Okey, terus. Sebaliknya, yang dikatakan syirik ialah beramal kerana negara, tanah air atau negeri semata-mata tanpa ada kaitan langsung kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang mencela kaum yang bergantung kepada tanah air semata-mata. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Maksudnya, dan sesungguhnya kalau kami wajibkan kepada mereka dengan perintah, bunuhlah diri kamu sendiri atau keluarlah dari tempat kediaman kamu, nescaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit di antara mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka amalkan nasihat pengajaran meliputi suruh dan tegak yang telah diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan iman mereka. Yang keempat, memberikan hak secara mutlak kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengadakan hukum syarak. Perkara yang berkaitan dengan turuhan, larangan, halal dan haram telah pun sedia ada dalam sunnah Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Oleh kerana itu, penentuan hukum syarak dan membabitkan itu di atas tidak boleh diubah dan tidak boleh diserahkan kepada manusia dan undang-undang ciptaan mereka. Hal tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan umat Islam mengikut syariat Islam dan melarang mereka mengikut syariat yang lain daripada syariat Islam. Sebarang hukum yang terkeluar daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dari segi prinsip umum ataupun huruf perundangan Islam, adalah haram kepada umat Islam mengikutnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Maksudnya, kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad dan utusan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum hakam agama. Maka turutlah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Apalagi dalam Islam, pemerintah tidak mempunyai kuasa mutlak. Sebaliknya, ia hanya mempunyai kuasa mentadbir dan memikul amanah dalam melaksanakan hukum hakam. Umat Islam diperintahkan supaya taat kepada pemerintah yang menurut hukum Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara yang tidak bercanggah dengan hukum tersebut. Jadi pemerintah ni bukan mempunyai kuasa mutlak. Pemerintah hanya melaksanakan hukum yang datang daripada Allah, datang daripada Rasul. Jadi mereka tak boleh pindah, tak boleh ubah undang-undang yang telah tetap. Benda yang telah tetap dalam Quran tak boleh nak ubah, kecuali benda yang tak disebut secara jelas dalam Quran dan hadis, yang berlaku sesuatu isu, satu masalah yang perlu kepada ijtihad, yang tu diharuskan pemerintah minta pandangan para ulama.
Tapi kalau benda tu dah termaktub dalam Quran hadis, tak boleh kita nak buat satu undang-undang, suatu peraturan hukum hakam lain yang berbeza, yang bercanggah, yang bertentangan dengan yang telah termaktub di dalam Al-Quran. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. okey, tengok di sini. Ati'ullaha, ada perkataan ati'u kan? Wa ati'ur rasula, ada perkataan ati'u. Wa ulil amri, kenapa tak ada perkataan ati'u? Di sinilah para ulama tafsir, di antaranya di dalam tafsir Al-Qurtubi menyebut taat kepada Allah adalah merupakan taat mutlak. Begitu juga kepada Rasul. Mutlak ni apa makna? Nak tak nak mesti kena taat. Suka tak suka mesti kena tunduk kepada hukum Allah. Ada pun ulil amri, dia bukan ada perkataan ati'u. Selama mana ulil amri itu taat kepada Allah dan Rasul, maka kita taat kepada dia. Kalau dia tak taat kepada Allah dan Rasul, tak boleh taat. Okey, yang seterusnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kamu berbeza pendapat di antara sesuatu sama lain, di dalam sesuatu perkara, hendaklah kamu kembali kepada Allah dan juga kepada Rasul. Di sinilah saya pernah sebut, Mufti Taqi Osmani di dalam kitab Darsul Tirmizi mengatakan ulil amri di sini bukan pemimpin negara. Ulil amri di sini al-a'immatul mujtahidun. Ulama-ulama yang mujtahid. Sebab apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berbeza pendapat antara satu sama lain, kembalilah kepada Allah. Maknanya buka Quran, buka hadis. Jadi siapa boleh? Mesti ulama, bukan ulil amri. Ulil amri buka Quran hadis dia tidak. Tunjuk Quran hadis ni macam mana dia nak selesaikan. Kafiat kembali kepada Quran hadis ini, Mufti Taqi Osmani dia kata adalah ulama. Ulil amri itu adalah ulama. Walaupun sebahagian yang kata pemimpin daripada kalangan orang Islam, tetapi pendapat yang kedua kata bukan. Kebetulan zaman dulu ulil amri adalah ulama. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ulama. Hak tu kena taat sungguh, sebab demo sungguh taat kepada Allah dan Rasul. Sebab khulafa'ur rasyidun, al-khulafa'ur rasyidun, mereka semua taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sebab tu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar setelah dilantik menjadi khalifah, ucapan sulung mereka kata apa? Di dalam ucapan sulung mereka telah mengeluarkan suatu ucapan yang memberi kesan kepada siapa yang mendengar ucapan tersebut. Berkesan, memberi bekas di dalam hati. Ati'uni ma ata'tullaha wa rasulah fa idza 'asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum. Taatlah kamu kepada aku selama mana aku mentaati Allah dan Rasul. Apabila kamu dapati aku tidak lagi mentaati Allah dan Rasul, jangan kamu taat kepada aku. Itulah uli amri. Bila uli amri itu taat kepada Allah dan Rasul, kena taat. Kalau perkara yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul, kita tak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada mana-mana makhluk yang derhaka kepada Tuhan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa a'udzu billahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.